Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syafiq Aiman bin Sazali, nombor metrik A02DCA19F515. Okey, kat sini saya akan menerangkan tajuk hospitality management. Saya mengambil part kecil dia iaitu restoran. Okey, kat sini saya akan terangkan market definition. Okey. Marketing is the process of getting a product or service of a company to consumer. Hospitality marketing sees how segment of the hospitality industry, such as hotel, resort, and amusement parks, use marketing technique to promote their product or service. Okey, maksud dia dekat sini ialah market iaitu pasaran ialah satu proses untuk mendapatkan sesuatu produk ataupun perkhidmatan syarikat kepada pengguna. Okey. Maksud dia dekat sini pengeluaran iaitu dari segi pemasaran ataupun untuk memperoleh produk atau dari penggunaan kepada pengguna tersebut. Okey. Contohnya ialah restoran, hotel, iaitu macam pusat hiburan dan sebagainya, taman hiburan dan sebagainya. Okey. Dia juga menggunakan pelbagai teknik untuk mempromosikan produk kita. Okey, dia ada banyak teknologi untuk memudahkan kita membuat promosi tersebut. Okey, selain itu definition of service marketing. Definition of service marketing is a broad category of marketing strategies focused on selling anything that is not by physical product. This includes everything from personal service such as medical and spa treatments to vehicles and spare rental to experience such as concert and dance lesson. Any method that can convey the appeal and benefit of the service to the customer. The legitimate approach, including informational contents, promotion offer, advertisement, and many other type of marketing material. Okey, maksud dia dekat sini, maksud pemasaran perkhidmatan ialah strategi perkhidmatan apa yang kita digunakan untuk memperluaskan lagi apa yang kita jual. Apa produk yang kita akan buat untuk menjual tu, kita mestilah mengada strategi kiranya cara-cara untuk meningkat lagi kita punya penjualan produk dengan adanya pasaran tu. Okey. Tujuan pemasaran perkhidmatan ni dibuat untuk memberi maklumat, membuat sesuatu tawaran tentang produk tersebut, mempromosi, mengiklankan sesuatu produk tersebut dan jenis-jenis produk yang ingin kita jual. Okey. Okey, seterusnya saya akan terangkan definition of restaurant service. Provide food and beverage service to guests at hotel and restaurant. Show attention and understand their needs and expectation. Okey, maksud dia servis dekat perkhidmatan restoran ni ialah dia memberi perkhidmatan dari segi makanan ataupun minuman yang tetamu yang berada guest tersebut, sama ada di dalam hotel ataupun di dalam restoran. Okey. Selain itu, dia dapat menunjukkan satu-satu perhatian. Contohnya, guest akan memberi layanan terhadap waiter akan memberi layanan yang terhadap guest dan sebagainya. Itu fungsinya restoran service, dan memahami keperluan dan apa yang mereka nak, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka hendak, apa yang mereka kendaki. Okey, seterusnya restaurant definition. Restaurant, French or eatery is a business that provides and serve food and beverage to customers. Meals are generally served and eaten one premises, but many restaurants also offer takeout and food delivery service. Okey, maksud definisi restoran ni ialah, restoran ni satu perkataan yang datang daripada Perancis. Apa yang saya baca, saya dapat lihat restoran tu digunakan bahasa dia datang
perkataan yang asalnya daripada Perancis, iaitu sesuatu kedai makan ataupun perniagaan yang mengajikan pelbagai makanan, pelbagai minuman, pelbagai perkhidmatan kepada pelanggan. Okey. Okey, makanan yang disajikan di tempat makan, tetapi restoran yang menawarkan perkhidmatan bawa pulang. Okey, maksudnya dekat sini restoran ni dia tak terhadkan dari segi makan dekat restoran sahaja. Okey, maksud saya makan dekat restoran sahaja ni kita boleh bawa balik, take away, kita ada food delivery, kita ada perkhidmatan food panda, GrabFood dan sebagainya apa semua kan. Okey, dengan cara tu dapat memudah lagi proses makanan dan menyajikan makanan tersebut. Tak kira lah kita berada di mana-mana tempat, tak kira lah. Walaupun dia restoran, tapi dia mengeluarkan makanan, dia boleh pergi ke merata tempat. Macam orang yang bekerja tak boleh pergi ke restoran, dia akan adakan perkhidmatan penghantaran makanan, penghantaran minuman dan sebagainya untuk memudahkan kerja kita. Okey, seterusnya, slide yang seterusnya saya akan menerangkan pastel analysis. Okey, pastel analysis ni dia short form kepada politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment and legal factor. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang pastel analysis. Okey, pastel of pastely stand for political, economic, social, technological, environment and legal factor. Pastel analysis is the good technique for identify opportunities and trade in the internal business environment. Having a complete picture of the internal environment factor that can affect a business. Business owners can make decisions according to circumstance. Okey, maksud dia dekat sini macam saya cakap tadi, pastel ataupun pastry dia singkatan daripada 6 perkataan iaitu politik, ekonomi, sosial, environment tu persekitaran, teknologi itu legal factor maksudnya undang-undang. Okey. Analisis pasal pastry ni dia untuk mengenal pasti sebab apa kita nak buka sesuatu restoran tu, kita mesti ada 6 perkara ni. Politik, ekonomi, sosial, teknologi dengan legal. Okey. Okey, sebab apa kita nak buka restoran ni? Kita kena tengok faktor politik dia. Faktor politik dia apa? Kawasan itu tu kawasan bandar ke, kawasan luar bandar ke, kita tengok dalam komuniti tu apa yang perlu diberi perhatian dalam komuniti itu. Okey, dari segi ekonomi pula, contoh kalau kawasan bandar, kenapa restoran tu perlu buka di kawasan bandar? Okey, kawasan bandar ni adalah sesuatu bandar yang sesak yang mempunyai pelbagai pekerjaan dekat situ. So dalam masa yang sama diorang tak boleh memberi konsentrate terhadap pemakanan. So mereka akan pilih ke restoran untuk pilihlah ke mana satu apa yang restoran diorang nak. Okey. Social factor. Okey, social factor ni kita kena tengok komuniti dalam sesuatu bandar tersebut. Kita kena tengok apa jenis makanan yang sesuai, apa servis yang sesuai, apa restoran yang sesuai untuk diletakkan dalam sebuah bandar tersebut. Okey. Okey, untuk teknologi faktor pula, dalam sesuatu pusat bandar ataupun di mana-mana tempat sekalipun, kita kena tengok faktor-faktor teknologi dia macam mana. Macam kawasan kampung, nak buka restoran mewah-mewah, tak mungkin berbalik lah kan, sebab di kawasan kampung hanya di orang yang lebih berumur apa semua. Macam orang yang dekat bandar ni orang yang lebih berkejaya, dia orang yang lebih tahu tentang isu-isu semasa, tentang teknologi terkini dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya saya akan menerangkan type of restaurant, iaitu jenis-jenis restoran yang terdapat dekat Malaysia ataupun dekat luar Malaysia lah. Okay, the first one is restaurant as classified and in many different ways. The primary factor are usually the food itself. Example, vegetarian, seafood, steak. The cuisine, example, Italian, Chinese, Japanese, Indian, French, American, Thai. Or the style of offering. Example, tapas bar, a sushi train, a tester restaurant, a buffet restaurant, or yum
cari restoran. Okey, maksudnya dekat sini restoran ni dia pelbagai. Dia tak boleh sesuatu makanan, dia mestilah pelbagai-bagai jenis. Okey. Sebagai contohnya kita ada vegetarian restaurant, kita ada seafood, khas untuk seafood, khas untuk steak, macam dekat hotel kita ada steak house kan dan sebagainya kan. Okey. Kita kena tengok dekat komuniti tu, dalam satu negara tu komuniti dia apa. Contoh masyarakat for the Chinese, makanan Chinese lah. For the Japan, makanan Japan, dan Italian, Mexican dan sebagainya. Okay. Okay. Restaurant brand differs themselves on factors including speed, see fast food, formality, location, cost, service, or novelty themes, such as ultimate restaurant. Some of these include fine dining, casual dining, contemporary casual, family style, fast casual, fast food, cafe, buffet, concession stand, food truck, pop-up restaurant, and ghost restaurant. Okay, maksud dekat sini, restoran ni macam saya cakap tadi, dia fine dining, casual dining pun semua ni dia punya type of restaurant, jenis-jenis restoran apa yang ada. Okay. Fine dining ni dia berasal daripada sebelah barat. Fine dining ni dia ada sedikit discrimination lah. Fine dining ni hanya orang yang berkulit putih sahaja yang dibenarkan masuk. Tapi sekarang ni rasanya tak ada dah kot. Okay. Dia ada banyak-banyak. Dia ada banyak restoran yang kita ada. Kita ada casual dining. Casual dining ni dia tak macam fine dining. Fine dining ni dia punya rule of the pemakaian dia memang ketat. Macam casual ni just santai-santai apa semua. Kita ada buffet, kita ada cafe, kita ada food truck apa semua lah. Sebab tu kita restoran ni dia tak semestinya hadkan kepada kedai sahaja. Dia mesti ada dari segi kenderaan, ada dari segi bangunan, ada dari segi apa lagi saya nak cakap fast food pun dalam dari segi food truck kan, dia tak semestinya terhadap, dia bergantung kepada bangunan sahaja. Okey, seterusnya, restaurant range for inexpensive and informal lunchings or dining place catering to people working nearby, with model food served in simple setting at low prices to expensive establishment serving refined food and fines once in a formal setting. In a formal case, customer usually wear casual clothing. In the latter case, depending on culture and local traditions, customer might wear semi-casual, semi-formal or formal wear, typical at to might high-priced restaurant. Customers sit at table, their order are taken up by waiter who bring the food when it's ready. Okay. Dekat sini macam saya cakap tadi, dia ada, biasanya dia makan macam casual dining ni, dia more tu santai-santai lah. Dia tak macam fine dining kan masa saya cakap tadi. Okay, dia bergantung kepada budaya ataupun pada tradisi tempatan. Dia bergantung lah dalam restoran tersebut dia menggunakan tema apa, dia punya konsep dia macam mana. Okay, kita kena follow apa yang restoran tu nak. Okay, biasanya restoran yang macam saya cakap tadi, customer is sit at table, their order are taken by a waiter and the waiter who bring the food and is ready. Okay, maksudnya dekat sini contohnya kalau restoran tu harga dia tinggi, dia tak macam untuk macam mampu milik lah, macam fine dining tu daripada first step sampai ke habis step tu semua waiter yang buat. Kiranya dia dibayar. Kiranya daripada first depa bawa serve daripada tempat duduk sampai lah nak balik, sampai ke buka pintu. Okay, seterusnya, another restaurant approach this business few waiters is the buffet restaurant. Customers serve food onto their own plates and they then pay at the end of the meal. Buffet restaurant typically still have waiter to serve drink and alcohol beverage. Fast food restaurants are also considered a restaurant. In addition, food truck are another popular option.
for people who wants to quick food service. Okay, maksud dia dekat sini macam buffet. Buffet macam kita boleh nampak kedai-kedai makan biasa ni kan. Dia ada pelbagai makanan yang kita, tapi dia self service. Buffet ni dia self service. Ambil daripada satu plate, banyak mana portion kita nak. Dia tak macam fine dining, dia ada tetap berapa portion dia kena ada 5 karbohidrat, protein, sauce and another thing. Okay, untuk buffet ni dia simple matter. Dia still ada waiter, tapi just waiter untuk take the order and clear the table. Okay, maksud saya dekat situ. Okay, dekat situ mudah lebih faham lah kan. Okay, okay, selain itu, fast food restaurant are also considered a restaurant. Okay, fast food, okay, kedai makanan segera such as pizza, KFC, KFC, McDonald, Texas and another what kan. Okay, benda ni still consider dia restoran juga, sebab benda tu macam saya cakap tadi, dia ada waiter. Walaupun dia fast food, tapi dia still dianggap restoran. Dia dianggap sebagai restoran juga, sebab dia menyediakan perkhidmatan makanan dan perkhidmatan servis tersebut. Okay, seterusnya saya akan terangkan what is the operation restaurant. Restaurant operation is the simple terms, the various activities that they carry out in a restaurant to run the business. That includes all activity involved in the preparation of food, customer service, cleaning, purchasing raw materials, accounting, reporting. All this front of the house and back of the house activity together from restaurant operation. Okay, maksud dia operasi restoran ni dia bermaksud dia aktiviti apa yang berlaku dalam restoran tersebut. Okey, dia menjalankan apa perkhidmatan dalam restoran tersebut. Okey, dia menyediakan perkhidmatan dari segi penyediaan makanan, service for customer, iaitu layanan dan sebagainya as a waiter. Okey, pembersihan, cleaning, pembelian bahan mentah, purchasing raw materials. Okey, dia antara semua ni sangat penting lah. Macam apa panggil, dia benda ni akan berulang-ulang. Sebab kalau nak buka sesuatu restoran, first thing kita mesti ada penyediaan makanan. Nak buka restoran mesti ada makanan kan. Lepas tu perkhidmatan pelanggan. Okey, kita nak pakai apa konsep tersebut, apa kita nak pakai dalam restoran tersebut. Okey, pembersihan. Selepas operasi restoran, mestilah ada dari segi cleaning. Okey, itu cara kita punya pembersihan dia kan. Okey. Dan juga pembelian bahan mentah. Setiap restoran mesti ada order kan, mesti ada inventory, purchasing dan sebagainya, come and out, berapa penjelaan dia pakai kan. Okey, dia macam ni lah, dia macam in front of the house and back of the house. Okey. Okay, part yang terakhir saya akan terangkan, I want to present about occupational hazard. Okay, food service regulations have historically been built around hygiene and protection of the consumer health. Restaurant workers face many health hazards such as long hours, low wage, minimal benefit, discrimination, high stress, and poor working condition. Along with the COVID-19 pandemic, much attention has been drawn to the prevention of community transmission in restaurant and other public settings. The reduce airborne disease transmission, the Center of Disease Control and Prevention recommends reduce dining capacity, face mask, educate, ventilation, physical barrier installation, disinfection, signage and flexible leave policies for workers. Okey, maksud dia dekat sini pekerjaan tu, dia setiap pekerjaan dia mesti ada bahayanya, mesti ada risiko dia kan. Okey. Okey, the first one, kita kena apabila kita nak buka sesuatu restoran, the first one ialah kebersihan, cleanliness and kesihatan, the healthy, tak kira lah as waiter ke, as a guest ke. Okey kan. Okay. Pekerja restoran juga, dia macam saya cakap tadi,
dia mempunyai risiko dari segi kesihatan, dari segi gaji rendah, dari segi diskriminasi. Contoh sebagai diskriminasi ni, contohnya macam satu bangsa ni just for atas untuk the finance saja ataupun management, macam orang yang satu kaum lagi hanya untuk bawah-bawah saja, macam tu maksud saya. Okay. Tekanan degree, tekanan di tekanan yang tinggi iaitu depression. Okey, sebab dekat hotel ataupun dekat restoran di bahagian kitchen memang akan ada tekanan tinggi dari segi psikologi, dari segi mental health tu memang kena kuat. Sebab itu salah satu cara untuk menguatkan lagi, untuk mengukuhkan lagi kita punya mental. Okey. Okey. Isu-isu semasa pasal restoran ni, COVID-19. Okey. Kita akan ulas sikit pasal COVID-19 ni. COVID-19 ni dia sesuatu penyakit yang tak nampak tau. Dia coronavirus, novel coronavirus. Dia sangat bahaya, dia boleh menyebabkan kematian. Dalam masa 14 hari, kita tak kuarantin, automatik kita punya nyawa memang tak dapat diselamatkan lah. Okey. Menariknya yang nak saya ulas pasal COVID-19 ni, menyebabkan lockdown dekat Malaysia selama yang tak boleh keluar rumah tu dalam 3 bulan lebih. Okey. Okey, puncanya dia boleh merebak sebab coronavirus ni, sebab kita tak ada social distancing. Macam kerajaan sarankan 1 meter kan for untuk orang ke orang lain. Bila face to face 1 meter. Okey. Face mask juga kena pakai sebab kita nak bercakap. Contoh kalau orang bercakap ada virus, dia orang takkan masuk ke mulut sebab the first symptom you akan dapat iaitu sakit teropong, sesama dan sebagainya. Okey, kerajaan juga pasal 3 bulan tu memang pekerjaan restoran memang tertutup. Bukan setakat ekonomi dari segi makanan, bukan dari segi industri makanan, industri pekerjaan, industri perkhidmatan, industri dari segi airlines, hotel dan sebagainya ditutup selama 3 bulan. Okey. Disebabkan coronavirus tu, okey, kita terpaksa hidup dengan norma barulah. Okey, dia menghalang kita untuk bersentuhan dengan satu sama lain. Memang macam ni cakap, kita jaga kita lah kan, sebab benda ni kita tak nampak kan. Okey. Kita bersyukurlah apa yang kerajaan buat. Disebabkan lockdown tu, kerajaan telah buat jemaah menteri untuk membincangkan, untuk membuka balik ekonomi sikit demi sedikit. Sebab masa coronavirus tu memang ekonomi Malaysia sangat turun. Bukan setakat Malaysia sahaja, malah di serata dunia, especially-nya. Okay. Kerajaan telah memperkenalkan SOP, standard of procedure tentang restoran dan sebagainya. Okey. Selebihnya Nurul Isha akan menerangkan tentang slide-nya dengan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Isha binti Muhammad Sabri. Nombor matrik saya A02 DCA 19 F509. So hari ini saya akan present tentang 9 effect strategies for restaurant marketing. So yang pertama ialah go social. Go social ni macam kita buka restoran, kita gunakan media sosial untuk promote kita punya restoran kita, makanan dekat restoran kita. Tak kisah ada dekat Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Yang kedua ialah get a website. Maksudnya kita buka restoran, perlu, kalau boleh kita kena gunakan website untuk memudahkan customer. Maksudnya dekat sini contohnya macam saya bagi contoh macam dekat Cameron Highland ada satu restoran Abang Strawberry juga daripada website sendiri. Maksudnya memudahkan bila kita share dekat Google, kita boleh share dekat website kedai mereka sendiri. Maksudnya memudahkan orang lagi lah.
So yang ketiga ialah bring the contents on. Dan yang keempat, don't leave out email marketing. Don't leave out email marketing ni macam contohnya saya bagi fast food dia depa gunakan email marketing untuk tarik pelanggan. Contohnya macam dia buat promotion ke, atau buy one free one ke, melalui email marketing. Maksudnya dia akan beritahu dekat dia akan hantar email kepada semua customer dia dan beritahu apa promotion dia buat, apa yang benda free yang dia bagi, apa semua tu. Itu adalah salah satu strategi yang dia guna juga melalui email marketing. Seterusnya, reach out to local food bloggers and influencer. Tak silap saya, kalau yang local food bloggers and influencer ni, macam kita sebagai owner, kita cari food bloggers atau influencer ni untuk buat review kita punya restoran dengan makanan. Macam kita bayar dekat food bloggers tu, and then food bloggers tu akan datang ke kedai kita buat review pasal kita punya restoran dengan makanan dekat restoran kita. Tu dipanggil macam food bloggers and influencer. And then get list on the food apps. Maksudnya dekat sini restoran kita bukan saja melalui guna marketing melalui food bloggers and influencer, tapi kita boleh guna apps. Macam contohnya macam Food Panda, kita daftar kita punya restoran dekat dalam Food Panda tu, jadi customer boleh tahu dekat dalam apps tu pasal kita punya restoran, apa menu yang kita promote, apa menu yang kita jual, yang kita keluarkan, lebih kurang macam tu. And then social paying ni kalau daripada dulu dekat kedai memang kita akan bayar secara tunai atau melalui kad tu, tak kira lah daripada debit card atau kad kredit. So dua benda ni adalah benda yang kebiasaan, jadi kita kena upgrade benda tu. Sekarang ni adalah contohnya macam kita sekarang ni banyak menggunakan alat elektronik. Contoh macam pembayaran tu melalui Touch and Go e-wallet, Boost, lepas tu GrabPay, dan banyak lagi lah sebenarnya yang menggunakan alat elektronik yang memudahkan customer untuk membuat pembayaran. And then tap into the power of social media marketing. And last, mind your online reputation. Okay. Seterusnya saya akan terangkan pasal the 8 rules of effective restaurant operation. Restaurant operation management refer to the step you take to improve the various areas of your business: staff management, financial, compliance, legislative, just to name a few. Even touch, they may be functioning just fine. Making a few tweaks could eventually lead to better result or improve operational efficiency throughout your restaurant. So yang first dia build value driven relationship with your staff. Maksudnya dekat sini macam kita, contohnya kita ni kena buat kena ada hubungan yang baik dengan pekerja. Maksudnya hubungan yang baik antara owner dengan pekerja, macam itulah. And then yang kedua, improve your restaurant security. Improve your restaurant security ni maksudnya apa yang ada dekat kedai tu perlu ada ciri-ciri keselamatan yang baik. Tak kira lah dari segi macam contoh berlakunya pekerja mengalami luka semasa buat kerja ke, so kita kena ada first aid, contohnya macam tu lah. And then create a training manual for everyone to follow. Maksudnya sebagai owner restoran, kita ni kena buat training manual untuk ke semua staff kita, supaya training manual ni kita staff boleh rujuk training manual tu, supaya mereka boleh ikut lah apa yang owner buat. Itu yang saya faham lah rasanya.
And then minimize food waste and leverage food cost calculator. And then adhere to health and safety standard. Maksudnya perlu ada benda-benda yang sihat. And then safety standard ni macam keselamatan yang okey lah. Maksudnya macam staff dia perlu tahu macam mana nak cara-cara nak kendalikan kes-kes kecemasan, seperti macam contoh kalau berlaku kebakaran ke, kemalangan semasa buat kerja ke, bukan macam tu lah. And then provide your staff with all the necessary tools. Maksudnya kita sebagai owner, kita kena sediakan semua peralatan dekat restoran tu dengan lengkap. Tak perlu, kalau boleh mana-mana restoran pun macam tu lah, dia perlu sediakan, tak kisahlah apa-apa peralatan sekalipun, semuanya mesti lengkap. And then streamline your financial. And last, improve the way you manage your vendor. Maksudnya kita sebagai owner, kita kena improve macam mana kita nak kendalikan restoran kita dengan lebih baik. So dekat sini saya akan terangkan apa yang perlu ada dekat restoran manager duties. So yang pertama ialah marketing, planning menu, managing vendors, HR objective, ensuring best customer service, managing cost, and then last, health and safety standard. Okay. So sekarang penerangan tentang impact of the COVID-19 pandemic on the food industry lah. Maksudnya bukan setakat food industry sebenarnya, tapi menyeluruh. Okay. So the COVID-19 pandemic affect the global food industry as government closed down restaurant and bars to slow the spread of the virus. Maksudnya impact daripada COVID-19 ni boleh kata ke semua industri terpaksa ditutup, dan ramai pekerja yang terpaksa dibuang kerja lah, sebab majikan tak dapat nak bayar gaji pekerja, sebab kita terpaksa tutup industri kita sendiri. Bukan tu saja, tapi closure of restaurant cause a ripple effect among related industry such as food production, liquor, wine, and beer production, food and beverage shipping, fishing, and farming. So next, the United Nations warned that the world was facing the worst food crisis in half a century due to the recession caused by the pandemic. Okay. Dekat sini masa COVID-19 hari tu, yang masa berlaku PKP hari tu, kita ada berlaku food crisis. Food crisis macam food crisis yang berlaku dekat Malaysia ialah roti gardenia. Roti gardenia ni memang payah nak dapat dekat mana-mana kedai, dekat pasar raya, dekat stesen minyak, semua memang tak ada, sebab keluaran yang sangat terhad. Lepas tu memang berlaku food crisis lah. Kiranya kalau barang tu dikeluarkan di pasar raya, contohnya roti tu dah diletakkan dekat pasar raya, dan customer hanya boleh beli, limit dia hanya 2 bungkus saja untuk seorang pelanggan. Itulah food crisis yang berlaku semasa PKP di Malaysia. Okay, so sebenarnya the viral things include restaurant when lockdown in Malaysia. Apa yang viral masa lockdown dekat Malaysia ialah kita ada apps
upgrade teknologi. Contohnya macam Foodpanda, lepas tu Grab Food Delivery, dua apps ni selain benda yang viral masa lockdown, dia juga banyak buka peluang pekerjaan kepada semua orang yang terjejas masa PKP. Okay. So Foodpanda ni bukan sekadar apps untuk mudah kita beli makanan secara online, tapi dia membuka peluang pekerjaan kepada semua rakyat. So yang kedua ialah self pick up. Self pick up ni macam selalulah macam kita call kedai tu, kita order, and then makanan dah siap, kita just pick up dekat kedai, tak perlu kita tunggu lama dekat kedai. And then food delivery macam selalulah kita food delivery ni macam selalulah kita order makan, dan akan ada orang yang akan hantar makanan kita sampai dekat rumah. And then drive thru ni boleh kata bukan benda yang viral, tapi benda ni dah lama, cuma dia adalah benda yang memudahkan semua orang. So masa PKP kita tak boleh keluar terlalu lama. Jadi macam untuk menjimatkan masa, contohnya macam McD, KFC memang dah ada drive thru. So kita nak pergi beli makan, tak perlu kita turun daripada kereta. Jadi kita just drive thru, kita just order dekat mesin depa, and then kita just pick up makanan bawa balik. Tak perlu kita beratur dekat kaunter, tak perlu tunggu beratur yang panjang, macam tu lah. And then benda yang viral juga masa lockdown ialah social distance in restoran. Maksudnya bila kita pergi restoran, kita pergi mana-mana sekalipun perlu ada social distance. Tak boleh macam dululah dekat-dekat semua. Jadi kita perlu ada penjarakan 1 meter. So maksudnya macam kalau customer yang pergi makan dekat restoran, perlu ada social distance tu, dia limit lah. Contohnya macam tengok keadaan meja macam mana, keluasan meja. Ada setengah meja yang boleh limit 1 meja 4 orang, atau 1 meja 2 orang, atau dan sebagainya. And then promotion of food, restaurant and package. Promotion ni macam selalulah disebabkan PKP, banyak restoran yang buat promotion untuk supaya restoran supaya dia punya restoran tu sentiasa keluarkan produk yang mereka jual. Maksudnya mereka tak mau rugi. Jadi salah satu kaedah adalah promotion. Okay. Dan yang terakhir, conclusion. As the conclusion, the hospitality industry provide the good service for their client with their variety service, but still industry need to improve their service to achieve the targets of their industry. If they improve, all these customer will get happy and will enjoy with the service. Itu saja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.